أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. InsyaAllah pada hari ini kita akan belajar hadis yang ke-8 muka surat 22 bagi yang ada kitab. Tajuk hari ini adalah La taghdab walakal jannah. Hadisnya berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab rawahul Bukhari wal Muslim. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya seorang lelaki telah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berilah kepadaku pesanan. Ausini maksudnya berilah aku pesanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala la taghdab, janganlah engkau marah. Faraddada miraran, maka lelaki janganlah engkau marah. Maka lelaki tersebut mengulangi permintaannya. Dia tanya lagi kepada Nabi, nasihat, berilah aku nasihat, pesanan, supaya memberi pesanan beberapa kali. Faraddada miraran, lelaki ini berulang tanya, minta kepada Nabi, berilah aku pesanan, berilah aku pesanan. Nabi pun bersabda, janganlah engkau marah. Kira dia orang tu tanya berkali-kali, minta kepada Nabi pesanan, Nabi pesan kepada dia la taghdab. Itu maksud secara ringkas lah bagi hadis yang ke-8 ni lah yang kita belajar, la taghdab walakal jannah. Kita tengok pada mufradat dia. Mufradat dia sikit je hari ni insya-Allah. Yang pertama, rajulan, zakaran, seorang lelaki. Ausini arsyadani, berikan aku pesanan, ataupun arsyidini maksud dia berilah aku petunjuk, ataupun berilah aku nasihat, boleh juga. La taghdab, lan takun ghadiban, janganlah kamu menjadi orang yang marah, ataupun jangan marahlah maksud dia. Faraddada ataupun faqarrara maksud dia adalah berulang-ulang. Maksudnya orang tadi tu minta pesanan itu kepada Nabi berulang kali dan Nabi jawab dengan jawapan yang sama, la taghdab. Itu adalah mufradat kita hari inilah. Okey, kita masuk kepada syarah hadis. Syarah hadis kat sinilah. La taghdab ni sini. Okey, yang pertama, al-ghadab thawranu fin nafsi. Marah ini sauran. Sauran ni maksud dia pembangkit fin nafsi, pada diri seseorang itu, yahmiluha ala raghbati fil batashi wal intiqam. Yang mana diri seseorang itu adalah berkehendak untuk marah. Batash wal intiqam ni lebih kurang maksud yang sama. Maksudnya marah ni adalah satu perasaan yang membangkit seseorang itu untuk marah. Itu adalah maksud bagi marah. Yang kedua, min nazaghatis syaitan, daripada hasutan-hasutan syaitan lah. Marah ni adalah hasutan daripada syaitan. Sababuhu, sebab marah ni timbul adalah minas sayyiat, daripada perkara yang buruk, wal masaib, dan daripada musibah-musibah, ma la ya'lamuhu illallah, yang mana perkara yang kita datang tiba-tiba rasa marah itu kita tak tahu. Kadang-kadang kita rasa marah tu kita tak tahu, melainkan Allah lah yang menurunkan rasa marah tersebut. Jadi kita diuji dengan perasaan marah tersebut, maka kita kena berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah uji kita dengan sifat marah, kita kena mohon kepada Allah supaya dilindungi daripada sifat marah tersebutlah. Seterusnya, la taghdab, la, janganlah kamu marah. Maksud dia apa? Indafi' anka, maksud dia indafi' anka ni maka halangilah diri engkau, diri kamu, al-ghadab, daripada marah. Kita kena mempertahankan diri kita daripada sifat marah. Hina wujudi asbabihi, ketika mana wujudnya sebab-sebab. Ada sebab-sebab yang boleh menyebabkan kita marah, kita kena pertahankan ataupun kita jauhilah perkara tersebut. Wa takhalluqu bil akhlaqir rafi'ah, dan kita bersifat dengan akhlak-akhlak yang tinggi. Kita kena hiasi diri kita dengan akhlak-akhlak yang tinggilah. Seterusnya, irtakaba sahibul ghadab minas sarafat mithlu qatlu wal jarah. Orang yang marah ni, sahibul ghadab ni, irtakaba, dia akan melakukan perkara apa? Min sarafat, perkara-perkara, mislu qatl, daripada perkara membunuh. Orang marah ni boleh mengakibatkan membunuh, wal jarah, ataupun mencederakan orang lain. Itu adalah orang-orang yang marah ni, dia akan melakukan perkara-perkara seperti itu. Al-ilaj, al-ilaj ni maksud dia adalah
penawar bagi sifat marah. Cara dia macam mana? Yang pertama, al-luju'u ilallah bid-du'a. Macam Ustaz cakap tadi, kita kena mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dilindungi daripada sifat marah. Yang kedua, at-ta'awuz, kita berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala daripada syaitanir rajim. Sebab apa? Marah ini adalah daripada sifat-sifat ataupun bisikan hasutan syaitan. At-tatallu' ila ujuri al-azimah liman kazama ghaizihi. Tatallu' ni maksudnya kita merenung kepada ujur, merenung kepada ganjaran yang besar liman kazama ghaizihi, dari bagi sesiapa yang kazama menahan ghaizihi, kemarahannya. Kita kena merenunglah ganjarannya. Sebab apa? Ada yang hadis sebut, barang siapa yang menahan kemarahannya, nanti di hari akhirat nanti dia boleh pilih bidadari yang mana yang dia nak. Ada hadis. Yang seterusnya, al-imsaku anil kalam wa yughayyiru min hayatihi. Kita imsaku anil kalam, kita tahan diri kita daripada berkata-katalah. Kalau kita marah, kita diam, kita jangan bercakap-cakap. Wa yughayyiru min hayatihi, dan kita ubah keadaan kita. Maksudnya ubah ni maksudnya dalam keadaan kita berdiri tu kita marah, kita duduk. Kalau kita duduk tengah marah, kita baring. Kalau tengah baring kita marah, kita tidur terus. Macam itulah lebih kurang. Kita ubah keadaan kita. Seterusnya, ini kalau 2 poin terakhir ni adalah ma yustafadu minal hadis. Apa yang pengajaran kita boleh dapat daripada hadis ni lah. Al-ibti'adu an kulli ma yusabbibul ghadab. Kita hendaklah menjauhi daripada semua perkara yang menyebabkan kita marah. Kita tahu benda tu kalau kita buat ataupun kita terjadi perkara tu, kita boleh ada sifat marah. Jadi kita jauhi perkara tersebut. Yang kedua, tadribun nafs, kita latih diri kita alal hudu'. Kita untuk hudu' ni bertenang, melatih diri kita untuk bertenang fi syu'uni dunia wa din, dalam perkara-perkara agama, dunia dan juga agama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.